Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ada penonton, kita bersua lagi dalam rancangan Bicara Sukan yang disiarkan dari Studio 3 Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Brunei Sungai Akar. Semoga Auda sihat sejahtera semuanya, dan bagaimana perkabaran Auda hari ini? Didoakan dalam keadaan sihat sejahtera, sihat afiat hendaknya, dan semoga apa yang Auda rancang hari ini akan berjalan lancar dan baik insya-Allah. Auda, bagi mengisi Bicara Sukan pada minggu ini, kita bawakan pendekatan terhadap sebuah kelab bola sepak tempatan yang memiliki sejarah panjang dalam sukan bola sepak di negara ini, itu sejak tahun 1966. Jadi sebelum kita mengupas dengan kelab yang dimaksudkan, kita dengarkan dulu sejarah mula terbentuknya kelab berkenaan yang tentunya akan menambahkan sumber pengetahuan kita tentang sukan bola sepak bagi kelab itu di negara ini. Jadi kita ikuti bersama. Alhamdulillah, nama saya Haji Ong Tarib bin Haji Mutasan, berasal dari kampung Setiabi, dan hamba adalah salah seorang yang ikut serta dalam persatuan aksi yang ditubuhkan lebih kurang tahun 1966. Dan hamba sendiri salah seorang dari pemainnya sebagai fullback. Pada masa itu, kalau berlawan mula sipak itu, kami pernah berlawan dengan wakil negara Brunei ke Borneo Game, Sabah, Sarawak dan Brunei. Saya Haji Marzuki bin Haji Mat Saleh, salah seorang daripada ahli persatuan aksi, huruf panjangnya Angkatan Kampung Setia. Kami adalah penaja yang mula-mula menubuhkan persatuan aksi. Yang dipertuanya jadi meninggal sudah juga, Awang Haji Muhammad Zainal bin Haji Kasim. Timbalan yang dipertuanya saya sendiri, Haji Marzuki Haji Mat Saleh. Setiausaha Agong Haji Muhammad Yasin bin Kasim, yang berasal dari Kampung Sungai Siamas, meninggal juga sudah tu. Bendahari kalau anda silap bola Awang Sarbini bin Abu Bakar. Ujung tahun 1964 kami sudah berjumpa-jumpa dengan yang berhormat Pihin Haji Ali, Datuk Patih Haji Basri, untuk menubuhkan persatuan ini. Saya Awang Kurus bin Haji Bakir. Sebenarnya pada mulanya saya melihat persatuan aksi ini masih di sekolah, bersekolah masih. Kira-kira selepas itu barangkali saya masuk ahli, lepas sekolah masuk ahli. Jadi tertarik dengan apa yang diadakan oleh pihak persatuan aksi. Masa itu setiap pasukan ada masing-masing jurulatih diorang tu. Macam kami pos club, tidak ada jurulatih tu. Kami sendiri-sendiri, siapa yang lebih baik, dia berlatih. Macam tu. Kami menubuhkan kelab ini, pos club. Masa tu sekolah duit tidak ada. Kadang-kadang kulit sin lah, timpulkan duit. Cukup duit itu terkumpul. Dulu 100 lebih itu sudah cukup tu. Kasut. Itulah antara sedikit info yang boleh kita dengarkan bersama daripada mantan pemainnya kelab berkenaan. Jadi bagi Auda penonton yang menyaksikan rancangan Bicara Sukan ini, topik minggu ini ialah kebangkitan kelab aksi bersatu, ya. Jadi cukup menarik, dan bersama saya untuk menjelaskan lebih lanjut dengan topik kita pada kali ini di studio ialah yang mulia Awang Haji Muhammad Hairul Haimi bin Haji Usop, selaku Presiden Kelab Aksi Bersatu. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan ya sudah meluangkan masa. Sama-sama. Dan kita akan bertanya sejarah panjang kelab berkenaan dalam program ini insya-Allah. Insya-Allah. Dan kita yakin peminat bola sepak tanah air juga ingin benar mengetahui apakah sebenarnya yang boleh dikongsikan dalam rancangan pada kali ini. Baiklah Tuan Haji, Kelab Aksi Bersatu memiliki sejarah lama sebagai sebuah pasukan bola sepak, ya, yang pada mulanya terdiri daripada komuniti kampung sejak tahun 1966 lagi sehinggalah ke hari ini. Dan bagaimana pula dengan perjalanan kelab ini menempuh laluan dan cabaran bersaing dalam Liga Kebangsaan Brunei sehingga kini berjaya bersaing dalam Liga Super. Silakan Tuan Haji. Terima kasih Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Kejohanan Liga Super adalah merupakan kejohanan berprestasi tinggi. Ianya memerlukan komitmen berterusan dari semua peringkat pengurusan dan pemain. Aksi Bersatu akan sentiasa memastikan kesemua ahli-ahli di dalamnya berada di tahap yang terbaik. Kerjasama yang padu merupakan kunci utama di dalam pasukan menghadapi cabaran-cabaran mengharungi kempen Liga Super. Setiap permasalahan yang dihadapi akan ditangani dengan cara bermuzakarah sebelum membuat sesuatu keputusan. Ya, jadi kalau hingga kini sudah beraksi dalam Liga Super, tentunya sejarahnya agak panjang untuk kita ceritakan ya. Dan klub ini mengangkat moto Teguh Bersatu Setia di Dadaku ya. Mungkin dapat menerangkan lebih lanjut moto tersebut, Tuan Haji. Teguh Bersatu menggambarkan kesepakatan dan kesepahaman di dalam pasukan. Kedua elemen tersebut berperanan di dalam menghasilkan keteguhan dan keberanian menghadapi cabaran demi mencapai kejayaan. Setia di Dadaku pula bermaksud kesetiaan ke semua ahli-ahli pengurusan, pemain-pemain dan penyokong-penyokong yang tidak berbelah bahagi, di samping menanai nilai-nilai kekeluargaan dalam pasukan bagi sama-sama menjaga nama baik aksi bersatu di saat suka dan duka. Ya. Jadi alhamdulillah itu ceritanya pada masa kini Tuan ya. Dan kalau Tuan dapat cerita sedikit serba ringkas sejarah klub ini sejak dari dulu hinggalah kini, bagaimana siapakah yang kini menjadi penggerak utama? Adakah masih dalam komuniti kampung berkenaan ataupun sudah ramai yang berpindah Tuan? Bagaimana? Buat masa ini pengurusan masih lagi 100% dari kampung setia ya. Dan pemain-pemain walaupun sudah ada yang berpindah tapi masih committed ke aksi bersatu. Ya, jadi semangat kebersamaan yang lahir daripada sebuah kampung mencetuskan sebuah ataupun membentuk sebuah pasukan yang mantap ya dalam sukan bola sepak dan kini beraksi dalam liga kompetitif di negara kita. Apatah lagi kalau tadi kita dengarkan orang-orang lama klub Aksi Bersatu Tuan sudah sama memperjuangkan sukan bersepak dari kampung berkenaan ya. Masih ramai orang-orang lama yang menetap di sana ya, alhamdulillah. Sebagaimana kita dengarkan pada awal tadi ya. Jadi ada sedang mengikuti siaran rancangan Bicara Sukan. Topik kita pada kali ini ialah kebangkitan klub Aksi Bersatu, sebuah klub bola sepak tempatan yang sudah mula aktif sejak tahun 1966. Baiklah, untuk seterusnya untuk mempertingkatkan lagi mutu dan prestasi klub ini juga menggunakan khidmat pemain-pemain import bagi memperkuatkan lagi skuad. Jadi boleh Tuan jelaskan ya dan senaraikan pemain-pemain import yang beraksi untuk klub ini. Okay, terima kasih. Alhamdulillah, dalam kejohanan Liga Super pada tahun ini, pihak penganjur kejohanan telah memberikan kebenaran untuk menyeraikan 4 orang pemain import. Jadi Aksi Bersatu tidak ketinggalan untuk mengambil peluang tersebut dengan mendatangkan pemain-pemain import profesional yang terdiri daripada 1. Vuzon Chris Max Jr., pemain penyerang dari Ivory Coast. 2. Muhammad Abdul Fattah, pemain tengah dari Nigeria. 3. Kelvin Kudus Momo, pemain pertahanan dari Nigeria. Dan 4. Malon Bian Andrew, pemain tengah dari Sarawak, Malaysia. Ini pada ketika majlis apa Tuan? Boleh Tuan terangkan? Majlis penandatanganan pemain import. Satu suasana yang memang kalau kita lihat satu menuju ke arah profesionalisme dalam dari segi tadbir urus klub berkenaan ya. Dan seperti yang Tuan katakan tadi, kerjasama padu semua pihak dalam menjayakan untuk membentuk pasukan ini. Dan kini di bawah bimbingan siapa Tuan klub ini? Bimbingan jurulatih. Ya. Kami datangkan itu Coach Aji Rosanan Samak, bekas pemain serta jurulatih kebangsaan Brunei. Ya, alhamdulillah. Jadi apa yang dapat kita lihat adalah kerjasama antara klub ini dengan sektor korporat ya, ataupun sektor swasta dalam menjalani aktiviti klub, dan kita yakin ini satu usaha yang sangat baik bekerjasama dengan pihak berkenaan di negara ini.
Baiklah, awak sedang mengikuti Bicara Sukan yang kami bawakan dari Studio 3. Dan selain pemain import, kami difahamkan klub ini menggunakan khidmat jurulatih berpengalaman seperti Haji Roslan Samak. Sejak bila mula membimbing skuad itu? Okey, terima kasih. Bagi meningkatkan keupayaan pasukan, pengambilan jurulatih yang berpengalaman adalah merupakan langkah strategik yang sudah dirancang bagi memastikan klub Aksi Bersatu mampu bersaing bersama klub-klub yang sudah lama berada di dalam kejohanan Liga Super. Pihak klub telah mencapai persetujuan bagi mendapatkan ikhmat seorang jurulatih terkemuka, iaitu Haji Muhammad Roslan Samak, bagi menggalas tanggungjawab sebagai ketua jurulatih pasukan. Kehadiran beliau sebagai seorang bekas pemain dan jurulatih pasukan kebangsaan bersama 3 orang pembantu jurulatih yang terdiri daripada Zaini Tumih, Haji Rusaidi bin Haji Kamis, dan juga jurulatih penjaga gol berpengalaman iaitu Haji Muhammad Salihin Ki, telah banyak membantu dalam mempertingkatkan kemampuan pemain-pemain dan prestasi pasukan secara keseluruhan. Ini pada ketika latihan diadakan, latihan pada sebelah malam, biarpun dalam mungkin lapat kita katakan agak sederhana, namun komitmen dan semangat juang yang tinggi ditunjukkan dalam memastikan mampu untuk bersaing ke peringkat yang liga kompetitif di negara ini. Dan dari segi prestasi dan pencapaian, boleh Tuan kongsikan kejayaan-kejayaan atau pencapaian terbaik pernah dikecapi sebelum ini? Okey, terima kasih Tuan Haji. Ya. Di antara pencapaian yang telah dicapai iaitu 1, tempat ketiga kejohanan Liga Daerah Brunei Muara pada tahun 2018. 2, memasuki separuh akhir kejohanan Piala Gabungan pada tahun 2019. 3, juara kejohanan Liga Daerah Brunei Muara pada tahun 2022. Selain daripada pencapaian tersebut, Aksi Bersatu juga telah berjaya menubuhkan pasukan belia di bawah umur 15 dan 20 tahun yang turut bertanding di dalam kejohanan Liga Belia Brunei pada tahun ini. Ianya juga adalah merupakan pencapaian klub yang terbaru sebagai salah satu langkah melahirkan pemain-pemain pelapis di masa akan datang. Pihak klub juga telah merancang untuk menubuhkan akademi bola sepak dalam masa yang terdekat, khusus untuk membangun dan memperkenalkan bola sepak di peringkat kanak-kanak. Penubuhan kumpulan Ultras Aksi Bersatu yang berfungsi sebagai nadi dan mengepelai penyokong-penyokong yang hadir di setiap perlawanan liga. Ya, ini sebahagian penyokong Aksi Bersatu yang turun, Ultras namanya. Ultras. Yang turun memberikan sokongan pada setiap kali pasukan kesayangan mereka beraksi. Dan berapa ramai keahlian kira-kira Tuan? Dalam Ultras masa ini dalam 40 orang lebih. Jadi inilah yang pencetus semangat suasana. Kita saksikan kemeriahan akan dapat kita saksikan setiap kali aksi beraksi ya. Di manapun lokasi ataupun venue pertandingan yang mereka sertai. Dan seperti yang Tuan terangkan tadi, Aksi Bersatu punya ultras ataupun penyokong sendiri, dan selain itu juga aktif mengadakan majlis-majlis sebagai memberikan penghargaan kepada para pemain, ke jurulatihan dan juga klub sendiri Tuan. Ya. Okey. Aksi Bersatu pertama kalinya mengadakan majlis malam gala adalah dalam tahun 2018. Acara yang sama juga diadakan pada tahun 2022 dengan kerjasama Haitun Group of Companies selaku rakan dan pemilik bersama yang diadakan di Dewan Tarindak di sini. Ianya bertujuan bagi menyampaikan anugerah-anugerah tertentu bagi menghargai pemain, pihak pengurusan dan penaja-penaja yang terlibat secara langsung dan tidak langsung di dalam kempen kejohanan bola sepak setiap musim. Ya. Sebelum itu Tuan ya, saya ingin bertanya tentang berkenaan dengan pemain squad klub, bagaimana pemilihan atau scouting pemain dilakukan? Adakah diadakan sesi pemilihan atau bagaimana Tuan? Okey, terima kasih. Ya, pada lazimnya sebelum musim baru bermula, pihak klub akan mengadakan sisi pemilihan pemain bagi mengenal pasti pemain-pemain yang berkebolehan dan layak untuk diserapkan ke dalam pasukan. Walau bagaimanapun, pemain yang berasal dari kampung setia adalah menjadi satu kelebihan. Pemain yang berasal dari kampung berkenaan tentunya dapat kelebihan lah, advantage untuk dipilih dalam skuad berkenaan.
Dan setakat ini bagaimana pemerhatian pihak kelab terhadap sebarang kemajuan? Adakah menepati sasaran? Okey, terima kasih. Bermula pada tahun 2018, Kelab Aksi Bersatu telah mengorak langkah dengan membuat beberapa perubahan terutama sekali di dalam struktur organisasi dengan menubuhkan jawatan-jawatan penting di dalamnya, bertujuan bagi mengukuhkan dan mengembangkan keupayaan kelab. Pada ketika itu, sasaran utama kelab adalah untuk bersaing di dalam kejohanan Liga Super. Dalam usaha mencapai matlamat tersebut, Kelab Aksi Bersatu telah mencapai persetujuan dengan High Tune Group of Companies selaku rakan dan pemilik bersama kelab pada tahun 2021. Gabungan tersebut telah memacu pergerakan kelab ke arah yang lebih proaktif dan berdaya saing. Alhamdulillah, pada tahun ini berkat kesabaran dan kerjasama berpasukan, Aksi Bersatu telah berjaya mencapai sasaran dengan melayakkan diri dan bertanding di dalam kejohanan Liga Super 2023. Ya, Alhamdulillah, ini merupakan satu usaha berterusan, usaha di peringkat awal yang ke arah untuk menjadikan kelab ini sebuah organisasi yang kukuh, bukan hanya dari dalam penyediaan pemain, melahirkan pemain-pemain muda, bahkan juga dari aspek pengurusan kewangan dan juga urusan tadbirnya, di samping jurulatihan yang wajar untuk diberikan keutamaan. Jadi selaku Presiden Tuan, ya, saranan dan harapan terhadap Kelab Aksi Bersatu, silakan Tuan. Oke, terima kasih Tuan. Sebagai Presiden Kelab dan juga sebagai penggemar bola sepak tempatan, harapan kami adalah untuk melihat Aksi Bersatu terus berkembang maju dan mampu bersaing bukan saja di dalam negara, bahkan sehingga ke peringkat serantau. Aksi Bersatu akan terus komited menyokong apa saja inisiatif kerajaan dan badan bola sepak negara dalam usaha memartabatkan industri bola sepak tanah air. InsyaAllah, semoga akan terus sukses Tuan, ya. Amin, amin. Dan kita akan lihat ramai pemain akan terus dilahirkan. Bukan hanya bagi kelab, bahkan juga diserapkan dalam skuad negara kita, insyaAllah. Di samping itu Tuan, bagaimana untuk mengetahui lebih lanjut aktiviti kelab ini? Adakah juga sosial media dan sebagainya, Tuan? Terima kasih. Untuk mengikuti perkembangan Kelab Aksi Bersatu, kami telah menyediakan rangkaian sosial media, yaitu Aksi Bersatu Official di laman Facebook, IG dan juga TikTok. Boleh follow, ya. Boleh follow. Dipersilakan. Untuk mengetahui lebih lanjut aktiviti Aksi Bersatu yang kita yakin akan terus aktif dengan sukan bersepak dan juga aktiviti yang lainnya, insyaAllah. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih Tuan di atas kesediaan meluangkan masa, dan kita doakan semoga terus sukses dan terus maju jaya. Terima kasih Tuan. Sama-sama Tuan Najib. Audio demikian tadi bersama dengan Yang Mulia Awang Haji Muhammad Hairul Haimi bin Haji Yusof selaku Presiden Kelab Aksi Bersatu yang telah menerangkan kepada kita tentang pencapaian Aksi Bersatu sejak dari peringkat awal lagi hinggalah kini, dan kita doakan semoga akan terus sukses dalam sukan bola sepak di negara ini. Apapun, semoga usaha Kelab Aksi Bersatu ini menjadi ikutan dan contoh terbaik, dan diharapkan terus bergiat aktif dan terus menabur jasa ke arah membantu memastikan lagi kemajuan bola sepak di negara kita. Dan apa yang kita harapkan juga dengan perbincangan tadi akan memberikan manfaat dan maklumat yang berguna kepada Auda. Bila Auda sampai di sini dulu pertemuan kita, hingga bertemu lagi pada kesempatan lain. Assalamualaikum, salam hormat. Tingkatkan semangat kesekerahan bes kita dan maju sukan untuk negara.